Thank
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kebaktian doa malam pada hari ini secara virtual. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tetapi sebelum kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian yang pertama. Pujilah Allah Tritunggal, Chan Mei San I. Chan Mei wo Tian Fu, In Da Wu Zhe Ai Se, Yan Yi Zai Jian Du Sheng Zhe Wei Zui Ren Shou Se. Haleluya, 荣耀归主，哈利路亚，阿们。哈利路亚，荣耀归主，是我的福星。赞美我本身，风烛再见降临，德为开道并照亮，又感化我心。哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们。哈利路亚，荣耀归主，是我的福星。赞美主耶稣，经过颠覆右边，我今高主的功劳最坚的赦免。哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们。哈利路亚，荣耀归主，是我的福星。Ini Wan, bahasa Indonesia bait yang keempat. Bangunkan kami dengan kekasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selamanya. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Roh Kudus penghibur kami mengucap syukur ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, kami bisa kembali bersekutu, bisa kami beribadah kepada Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir kebaktian ini ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengarkan pada hari ini firman Tuhan mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu berkat dan juga diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Berkati ya Tuhan setiap doa-doa yang akan kami naikkan bersama-sama. Biarlah setiap doa yang dinaikkan juga dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga dan pelihara mereka untuk setiap minggunya bisa bersama-sama dan kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 各位主内的弟兄姐妹们，晚安，平安。 Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa. 我们感谢主，今天晚上我们仍然能够大家一起参加这个祷告会。 Kita tahu doa merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan rohani orang Kristen. 我们知道祷告在一个基督徒的生活占了非常重要的地位。 Oleh sebab itu berbahagia kita di tahun yang baru ini. Kita boleh bagaimana memulai dan juga boleh dengan setia mengikuti ibadah doa kita. 因此我们感到非常的幸福，因为在这新的一年，我们仍然能够可以参与这个晚祷会。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah bertahan dari serangan iblis. 各位弟兄姐妹，我们今天晚上的主题就是抵挡魔鬼的攻击。 Saya akan memulai dengan sebuah kesaksian yang nyata. 我要从一个实事实的这个见证来开始。 Pebulu tangkis nasional yang bernama Rudy Hartono. 印尼这个一毛界的这个健壮，就是梁海亮。 Legenda bulu tangkis Indonesia ini telah mencapai gelar juara All England 8 kali. 这个一毛球的
这个传奇人物已经成为全英杯第8次的这个得主， Dan gelar ini terbanyak sampai saat ini. 而这个得奖的这个次数一直到现在还没有被破纪录。 Ya, prestasi ini belum sempat ataupun pernah dipecahkan oleh pemain bulu tangkis dunia manapun. 这个辉煌的成绩一直到现在也没有人打破这个纪录。 Pada suatu pertandingan All England, 在一次的这全英杯的竞赛当中， Rudi Hartono berhadapan dengan juara Eropa asal Swedia. 他面对一个来自瑞典的欧洲的这个选手， Situasi pada saat itu benar-benar kritis bagi Rudi Hartono. 当时候对梁海亮来说，情况非常的危急。 Set pertama Rudi Hartono kalah 15-4. 在第一场的这个比赛当中，他以4比15输给了对方。 Dan set kedua ia sudah ketinggalan 14-0. 而在第二场，他已经在后面0比14输给对方了。 Saat itu pemirsa RRI dan TVRI benar-benar deg-degan mendengar dan menyaksikan pertandingan itu. 当时候在电视的观众或者广播电台的听众感到非常的提心吊胆， Karena satu angka lagi Rudi Hartono dinyatakan kalah. 因为只要再输1分，那么这个卢迪哈多呢或者梁海亮就被宣布输了这场比赛。 Tiba-tiba terdengar kata mantap daripada teriakan penyiar RRI. 忽然间，印尼广播电台的这个广播员就喊了一声“好棒 Nah, akhirnya shuttlecock berpindah bola ke tangan Rudi Hartono. ”，然后接下来就由梁海亮来开球。 Ketika Rudi Hartono servis bola, 当他开球的时候， dia berkata di dalam hati, aku ingin satu angka saja. 他心里对自己说：“我只要再得1分。” Dan benar, angka 0 telah berubah menjadi angka 1, jadi poin 1-14. 而事实上，真的0已经被打破纪录，变成分数是1比14。 Servis selanjutnya di dalam hati dia berkata juga, aku ingin tambah satu angka lagi. 然后再接下来，他开球的时候，他心里说：“我要再得1分。” Dan Rudi Hartono benar menambah satu angka lagi menjadi 2-14. 真的，他的分数在增加，变成2比14。 Setelah melalui pertarungan yang sengit dan panjang, 经过激烈的而且很漫长时间的这个奋斗， dan berkat kegigihan daripada Rudi Hartono, angka demi angka terus bertambah. 因为他的坚持不懈，所以他的分数一直在增加。 Dan akhirnya terjadi 14 sama. 到最后的分数是14比14平分。 Sebagaimana aturan daripada bulu tangkis ketika 14 sama itu ada terdapat jus 3. 按照这个规矩，14比14，他们要再加3分。 Dan akhirnya Rudi Hartono memenangkan set kedua dengan angka 17-14. 到最后，梁海亮就以17比14胜了第2场的这个球赛。 Di set yang ketiga, 在第3场的时候， Rudi Hartono lebih semangat lagi. 卢迪哈多诺感到更加的兴奋， Dan dia berteriak, aku ingin satu angka lagi, aku ingin satu angka lagi. 他一直喊着说：“我要再得到1分，我要再得1分。” Dan akhirnya Rudi Hartono memenangkan set ketiga dengan angka 15-0. 而到最后呢，梁海亮就以15比0 Ini 胜了 sebuah 第3场。 ini sebuah kemenangan yang fenomenal. 这个一个非同寻常的一个胜利。 Dan Rudi Hartono akhirnya mencapai final melawan finalis daripada Denmark pada waktu 到 itu. 最后，他能够进入决赛，面对来自丹麦的这个选手。 Para lawan daripada Rudi Hartono berkomentar. Rudi Hartono 的对手每次都这么讲： Jika melawan Rudi Hartono, 如果面对
Rudy Hartono， belum mencapai angka 15, maka itu belum termasuk menang. 如果我们没有得到15分，不一定，我们不能够算是得胜了。 Saat kita mendengar kesaksian nyata daripada Rudy Hartono ini, 当我们听到这个梁海亮的这个见证的时候， pelajaran apakah yang bisa kita pelajari? 我们从当中能够学习到什么呢？ Saudara-saudari yang terkasih, 主爱的弟兄姐妹 saat 们， kita merasa terpuruk, 当我们跌到地上的时候， saat kita berada di tepi kehancuran, 当我们面临这个破碎的边缘 saat 的时候， kita di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, 当我们在面临困难于这个急难当中， tetaplah bersabar 我们仍然要忍耐， dan bertahanlah. 我们要坚持到底。 Hadapi setiap masalah satu 我 persatu 们一项一项的面对前面的问题， dan majulah selangkah demi 而 selangkah 且一步再一步的前进。 dan raihlah setiap kemenangan yang ada. 我们要拥有所有的这个胜利。 Saudara, hidup kita bagai sebuah pertandingan. 我们的生活就好像一场的竞赛， Kita bisa menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. 我们会面临我们生活的任何问题。 Dalam kehidupan kerohanian 在 kita, 我们的属灵生活当中， sejak dahulu iblis merencanakan untuk bagaimana menyerang kita dan menjatuhkan kita. 魔鬼一直从以前就一直设法的要攻击我们，要使我们跌倒。 Rencananya ini tidak berubah sampai sekarang 他 ini. 的计划一直到现在仍然没有改变。 Dia berusaha menghancurkan kerohanian daripada anak-anak Allah. 他想尽办法的来破坏我们上帝儿女的这个心。 Iblis sangat tidak suka kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. 撒旦非常不喜欢一个真正侍奉上帝的人， Dan orang-orang seperti demikian itulah yang menjadi target utama dijatuhkan oleh si iblis. 像这样的人就是魔鬼攻击的对象，要使到他们跌倒。 Kalau bisa, iblis bagaimana berusaha menjatuhkan sampai orang itu meninggalkan iman kerohaniannya. 如果可以的话，魔鬼想尽办法攻击他们，使到他们离开上帝。 Saudaraku, iblis memang tidak maha kuasa. 是的，撒旦虽然不是全能的， Tetapi ia cukup mampu menciptakan situasi tertentu untuk menyudutkan orang-orang percaya. 但是他晓得用什么样的技巧，将我们人类逼到另外一个角落里 Dalam 面。 perikop firman Tuhan hari ini, Paulus meneriakkan sebuah kata yang mengandung arti bertahanlah. 在这段经文当中，保罗提出，讲出了一个的词句，就是要我们抵抗。 Kata Yunani stenai yang artinya bertahan diucapkan Paulus sebanyak 4 kali dalam perikop firman Tuhan yang akan kita baca ini. 用希腊话来说是 spena， 保罗曾经4次的提出这个词句，也就是意思就是要坚持或者要抵抗到底。 Ini sudah cukup menjadi bukti bahwa pesan utama daripada firman Tuhan hari ini adalah agar orang-orang percaya terus bertahan menghadapi serangan iblis. 这足以证明这一次的重要性，这段经文的重要性，就是要我们信徒能够坚持或者抵抗魔鬼的攻击。 Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita Efesus 6 ayat 10 sampai 20. 现在让我们来打开我们的圣经，记载在以弗所书第6章第10到20节。 Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 kita akan membagikannya menjadi 3 bagian. 从这段经文，我们将分为3段。 Dan 3 bagian ini kita akan belajar 3 rahasia untuk bertahan dari serangan iblis. 从这段经文，我们要学习3个秘诀，也要怎么样来抵挡魔鬼的这个攻击。 Yang pertama, 第一点，
bersandar pada kuat kuasa daripada Tuhan. 就是依靠上帝的大能大力。 Kita akan belajar dari ayat 10 sampai 12. 我们要从第10到第12节来学习。 Kemudian yang kedua, 第二点呢， rahasia bertahan dari serangan iblis. 我们抵挡魔鬼的秘诀， Ambillah semua perlengkapan senjata Allah yang telah tersedia. 就是我们能够拿起上帝所预备的全副精装。 Ini ayat 13 sampai 17. 这记载在第13到第17节。 Dan rahasia bertahan terhadap serangan iblis yang terakhir di dalam perikop firman Tuhan ini adalah dukungan dari komunitas orang-orang percaya. 然后第3个秘诀就是记载在告诉我们信徒之间彼此的支持， Ini ayat 18 sampai 20. 记载在第18到20节。 Mari Bapak Ibu Saudara kita satu persatu memperhatikan poin ini. 我们来一一的仔细的来学习这段的经文。 Di dalam poin pertama bersandar pada kuat kuasa Tuhan. 这第一点就是我们依靠上帝的大能大力。 Kita membacakannya hanya bahasa Indonesia saja, Bapak Ibu Saudara memperhatikannya. 我们只用印尼文来读，请你们注意的。 Di dalam ayat 10 sampai 12 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. 听到上帝的话语而思想的人有福了。 Di dalam ayat 10, Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 在第10节，保罗告诉我们要靠着只依赖他的大能大力，刚强的做一个刚强的人。 Dalam frasa ini kita akan menemukan sebuah pernyataan bahwa Allah sendiri akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang percaya untuk bertahan. 在这一段的词句里面清楚的告诉我们，上帝亲自要赐给我们大能大力。 Menjadi pertanyaan kita adalah mengapa kita butuh kuat kuasa daripada Tuhan. 然后我们要提出的一个问题就是：为什么我们要依靠上帝的大能大力 Kenapa 呢？ kita tidak mengandalkan pengalaman kita ataupun kekuatan pribadi kita? 为什么我们不要依靠我们的经验或者我们的能力呢？ Karena firman Tuhan memberitahu pada kita bahwa musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sangat licik dan penuh tipu muslihat. 因为圣经告诉我们，我们将所面对的仇敌是一个非常狡猾、诡计多端的这个魔鬼。 Dia juga sudah mencobai manusia sejak manusia pertama. 即使在第一个人类，他已经将试探他们了。 Itu artinya mereka sangat berpengalaman. 意思是说，他们拥有很好的经验。 Kalau kita memperhatikan firman Tuhan menyebut mereka sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, itu menunjukkan mereka banyak. 如果圣经上记载他们是那些执政掌权的，乃是掌权管辖这幽暗世界的，以及属天空的恶魔。 Itu menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya banyak, mereka kuat dan punya kuasa. 这告诉我们，他们是一群很多的这个族群，而且他们拥有很大的能力。 Mereka bukan terdiri dari darah dan daging. 他们不是属于血肉的。 Hal ini memberitahu pada kita bahwa perang yang kita hadapi ini bukan manusia. 这告诉我们所面临的这个战争，不是面对着人战争。 Oleh sebab itu hal-hal yang rohani harus dihadapi secara rohani. 因此，属灵的战争，我们要用属灵的方式来面 Kita 对。 sendiri jangan merasa diri kuat untuk menghadapi pencobaan daripada si iblis. 我们不要自以为有能力面对魔鬼的试探， Karena iblis penuh tipu muslihat. 因为魔鬼充满了诡计多 Tuhan 端。 Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, 耶稣教导他的门徒， ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dalam doa Bapa kami, 当他教导他们主导文的时候， ada sebuah kalimat, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. 有一句话就是不叫我们一见试探。 Sesungguhnya
di dalam kalimat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan si iblis. 其实耶稣之所以教导这句话，是他不愿意他的门徒陷入在这个魔鬼的试探当中。 Ketika Paulus menuliskan surat Efesus ini, 当保罗在写这个以弗所书的时 ia 候， berada di dalam penjara. 他正在监牢里面， Ia tidak marah atau benci kepada orang-orang yang memenjarakannya. 他不会对那些捆绑他的人发脾气。 Kenapa Paulus tidak membenci orang-orang yang memenjarakannya? 为什么他不仇恨那些将他放进监牢的人呢？ Karena ia sadar sepenuhnya bahwa konflik yang sedang ia hadapi bukanlah melawan manusia. 因为他很清楚的明白，他面对的冲突不是面对人， Apa yang dia hadapi adalah sebuah peperangan rohani. 他所面对的是一个属灵的战争。 Setan selalu ingin menjebak kita konflik kepada sesama manusia. 撒旦时常将人类陷入一个冲突的当中。 Saat kita terjebak, maka sesungguhnya tipu muslihat daripada iblis telah berhasil. 当我们被圈住的时候，其实魔鬼的诡计已经成功了。 Iblis penuh muslihat dan dia pintar memanipulasi. 他非常的狡猾，而且时常用这个作弊的手段。 Iblis memang tidak maha tahu, 虽然他不是全知的， tetapi ia tahu lebih banyak daripada manusia. 但是他最起码比人类知道的更多。 Ia tahu benar apa yang menjadi isi hati dan pikiran manusia. 他知道我们心里所思所想的， Ia tahu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan 他 manusia. 知道我们人类的缺点， Ia tahu juga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. 他也知道我们人类所需要的是什 Kalau 么。 kita mempergunakan istilah sekarang ini, 如果我们以现在的这个话来说， iblis itu sebenarnya memiliki gelar PhD di dalam hal memanipulasi. 其实撒旦现在已经在这个作弊的事上，他是一个高手或者是一个博士了。 Ada sebuah ilustrasi. 有一个的事例， Seekor kuda yang diikat di sebatang pohon 有一只马被绑在一棵树， dan iblis datang melepaskan tali kekangnya. 然后魔鬼就来将他的这个绳子解开了。 Kemudian kuda yang terlepas itu masuk ke kebun sayur daripada orang-orang yang ada. 然后这一次被解开的这个马进到一个园主的这个菜园里面， Dan memakan sayur-sayuran yang ada di dalam kebun itu. 就在那个院子里面吃了他们的这个蔬菜。 Istri pemilik kebun ketika melihat tanamannya dirusak, 这个园主的太太，当她看到她的这个菜园被破坏之 dan 后， melihat sayur-sayurannya dimakan oleh kuda yang ada, 然后看她所种植的蔬菜被这一只马吃掉， tanpa berpikir panjang dia mengambil senapang suaminya dan menembak kepala daripada kuda itu. 然后没有再做很长的思考，她就拿她丈夫的枪，将那一头马就枪杀了， Dan kuda itu mati. 然后这只马就死掉 Tidak 了。 lama kemudian pemilik kuda melihat apa yang terjadi pada kudanya. 然后这一只马的主人看到他的这只马所发生的事情， Dan dia marah bertengkar kepada pemilik kebun sayur 他 itu. 非常的愤怒，跟这一位园主的太太起了很大的争执。 Dan ketika amarahnya memuncak, dia membunuh istri pemilik sayur itu, pemilik kebun sayur itu. 他愤怒到极点，最终他就将这位园主的太太杀掉。 Dan ketika pemilik kebun pulang ke rumah, 而当这个园主回来的时候， ketika melihat istrinya berlumuran darah, dia berusaha mencari siapa pembunuh 当他 istrinya. 看到他太太满了这全身都是血，他就设法找杀他太太的是谁， Dan berusaha untuk bagaimana membalas dendam. 想办法要怎么样的去报仇。 Dan dalam waktu yang singkat mengetahui bahwa pemilik kuda itulah yang melakukannya. 然后他在很
很短的时间，他就已经知道，原来杀他太太的就是这头马的主人。 Dan tanpa ampun dia menghabisi pemilik kuda itu. 然后接下来他就杀了这个马的主人。 Ketika iblis ditanya apa yang dia lakukan, 当撒旦被问你到底在做些什么 dia 呢？ hanya menjawab dengan enteng, 他很轻松的回答说 aku hanya melepaskan tali kuda saja. 我只不过将马的绳子解开而已。 Saudara-saudari yang terkasih, 主爱的弟兄姐妹 bila 们， Anda mendapat perlakuan yang menjengkelkan dari seseorang, 如果别人有一些不友善的对待你， janganlah terlalu mudah marah, 我们不要太容易发脾气， apalagi jatuh ke dalam dosa. 甚至于陷在罪恶当中。 Karena bukan tidak mungkin iblis memiliki tipu muslihat yang lihai, dia hanya memercikkan api dan kita tanpa sadar menyiramkan bensin di 因 atasnya. 为不无可能，魔鬼就是利用这个狡猾的手段，他只是点了一个小小的火花，然后由我们在这个使我们这个火上加油的点燃起来。 Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah peribahasa berbunyi demikian. 弟兄姐妹，有一段的俗语这么说： Karena satu paku terlepas, 因为一个钉子掉下来， maka terlepaslah satu tapal kuda. 然后就使到一个马蹄铁，这个马蹄就掉下来了。 Dan karena terlepaslah satu tapal kuda, 就是因为这一块的马蹄的这个马蹄掉下来， maka jatuhlah seekor kuda. 导致一只马就跌倒了。 Karena jatuhnya seekor kuda, 因为一只马的跌倒， maka jatuhlah seorang prajurit dalam pertempuran. 使这一位士兵在这战争当中掉下来。 Karena jatuhnya seorang prajurit, 因为这位士兵掉下来， maka kalahlah sebuah pasukan. 然后使到全军能够变成输掉了。 Karena kalahnya sebuah pasukan, 因为全军输了这场战争， maka jatuhlah sebuah negara. 就失去了一个国家。 Saudara-saudari yang terkasih, 主爱的弟兄姐妹们， runtuhnya sebuah negara dimulai dengan lepasnya sebuah paku dari sebuah tapal kuda. 一个国家的灭亡就从一颗钉在马蹄上的钉子掉下来。 Ini bisa menjadi satu gambaran bahwa kejatuhan kita dalam dosa seringkali dimulai daripada hal-hal yang sederhana dan kelihatannya kecil. 这个描述到我们之所以能够陷入罪恶当中，只不过是有时候为了一些芝麻小事。 Ini adalah salah satu tipu muslihat daripada iblis menyerang umat Tuhan. 这就是魔鬼攻击人类的诡计之一。 Selangkah demi selangkah dan dia sabar untuk menantinya. 一步一步，他很忍耐的等待。 Dan ketika kita sudah diserang oleh iblis, 当我们被魔鬼攻击之后， kunci pertama bagi kita adalah bertahan dia dalam tipu muslihat iblis yang lihai itu dengan bersandar penuh dengan kuat kuasa daripada Tuhan. 我们只能做的要怎么样抵挡魔鬼的这个诡计，就是依靠上帝的大能大力。 Ini poin yang 这 pertama. 就是第一点。 Dan poin yang kedua, 接下来呢， strategi bertahan daripada serangan iblis, 我们要如何的来能够抵挡魔鬼的诡计？ ambillah semua perlengkapan senjata Allah yang tersedia. 我们要拿着上帝为我们所预备的全副精装。 Mari kita perhatikan ayat 13 sampai 17. 我们来看第13到第17节。 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh
yaitu firman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, seorang prajurit memahami pentingnya penggunaan perlengkapan perang sebelum melangkah ke medan peperangan. 弟兄姐妹，一位士兵晓得要如何利用这个全副军装，在一个战场上是非常重要的。 Perlengkapan senjata Allah bukan saja untuk melindungi dia, tetapi juga akan membawa kemenangan baginya. 上帝的这个全副军装不单只有保护他，到最后还为他带来了胜利。 Paulus hidup pada zaman kekuasaan Romawi. 保罗生活在罗马的帝国当中， Dan dia tahu ketika dia berada di dalam penjara, 当他在监牢的时候， dia melihat jelas prajurit yang berdiri dengan tegap, 他看得很清楚，那些站着很威武的这个士兵， mengenakan perlengkapan senjata prajurit Romawi. 穿着罗马帝国的全副军装， Seperti seorang prajurit dengan perlengkapannya yang lengkap, 就像一个充满武装的一个士兵。 demikian pula Allah menyediakan kelengkapan persenjataannya. 同样的，上帝也为我们预备了所有的全副军 Baik 装， senjata untuk bertahan maupun untuk menyerang. 无论是为了保守或者攻击的这个武器。 Allah menginginkan hidup dalam kebenaran dan senantiasa terpasang di pinggang kita yang mengikat semua perlengkapan senjata lainnya. 上帝要用这个公义，如同这个带子束在我们的腰，来系带其他的这个军装。 Oleh sebab itu kebenaran merupakan perlengkapan senjata Allah yang pertama. 因此，这个真理就是上帝的为我们预备的武器，第一个武器。 Bagaimana mengerti kebenaran yang dimaksud? 我们要如何了解到这个真理呢？ Ya, saya berikan sebuah ilustrasi. 我举一个例子， Suatu hari Anda pergi ke Tiongkok di sebuah pasar malam. 有一次你到中国的一个夜市里面， Oleh karena Anda pernah mendengar jam tangan merek Rolex itu jam tangan yang mahal harganya. 因为你曾经听说过这个 Rolex 的这个手表是一个非常昂贵的这个手表。 Ketika Anda berada di pasar malam, Anda melihat sebuah toko menjual jam tangan merek Rolex. 你在夜市看到一个商店正在卖这个劳力士表， Singkat cerita, Anda masuk ke dalam toko tersebut dan bertanya berapa harga daripada Rolex ini. 然后你就进到这个商店问这个Rolex 表的价格多少。 Dan para penjual mengatakan harganya 2 juta rupiah. 然后店主就告诉你价钱是200万印尼盾， Dan ketika itu Anda tawar-menawar kepada pedagang tersebut. 然后你跟他讨价还价， Dan akhirnya Rolex itu dijual dengan harga 750.000 rupiah. 然后最后以75万成交， Dan Anda begitu senang mengenakan Rolex, jam tangan Rolex 最 itu. 后你很高兴的带着你刚买的这个 Rolex 表， Ketika Anda pulang ke Indonesia, 当你回到印尼之 Anda 后， mengenakannya. 你穿戴着它。 Suatu hari ada temanmu 有一天有你其中的一个 yang 朋 juga 友， memiliki jam tangan Rolex. 他也有这个 Rolex 表。 Dan ketika dia melihat jam tanganmu, 当他看到你的手表 dia 的时候， berkata kepadamu, 他对你说 jam tangan Rolex tidak semurah itu. 其实 Rolex 表并不是这么便宜。 Kemudian temanmu menimbang-nimbang Rolex yang 然后 ada 他就称这个 Rolex 的重量， dan melihat dengan jelas merek Rolex 然 tersebut. 后他仔细的看这个牌子， Dan dia berkata kepadamu, 他就告诉你， temanku, ini bukan merek Rolex tapi merek Rolex. 朋友，这不是 Rolex， 而是 Rolex。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bagaimana teman itu bisa mengetahuinya? 为什么这位朋友能够知道 Karena dia 呢？ mengetahui yang asli. 因为他知道正品是什 Dia 么， memiliki yang asli 他拥有正品， sehingga dia bisa membedakan mana yang palsu. 因此他可以知道什么是赝 Seseorang 品。 yang memiliki kebenaran yang sesungguhnya, 一个拥有真正的真理的 itulah 人 yang，sanggup untuk menghadapi tipu muslihat 他 daripada 能 iblis. 够识别面对这个魔鬼的这个试探。 Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kebenaran sebagai perlengkapan senjata Allah yang pertama.
真理是上帝给予我们第一个武器。 Dan kemudian perlengkapan senjata Allah yang kedua adalah baju jirah. 第二个给予我们的这个军装或者武器，就是我们的胸甲。 Baju ini dikenakan untuk melindungi organ-organ tubuh manusia yang penting, 这个胸甲用来保护我们身体重要的部分， yaitu jantung, hati, dan paru-paru. 就是我们的心脏、我们的肝脏以及我们的肺部。 Apa makna rohani daripada baju jirah ini? 这个胸甲或者复兴镜真正的含义是什么呢 Kita？akan bahas dalam renungan minggu depan. 我们将在下个礼拜的分享。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你们。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们再一次同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kami hadapi, begitu banyaknya pencobaan yang harus kami jalani. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Engkau membekali setiap kami melalui firman Tuhan. Khususnya pada malam hari ini. Untuk bagaimana bertahan dan memenangkan daripada semua serangan daripada si jahat. Tuhan tolong pimpin berkati dalam ibadah kami pada malam hari ini. Untuk doa-doa yang kami panjatkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa surga, dengarkanlah doa kami. Yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 上帝赐福你。 Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan disampaikan menjadi berkat bagi kita. Sekarang kita akan menaikkan setiap pokok doa yang ada. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian yang kedua, The Lily of the Valley. 주 예수是我良友，有主生的万有，万能拯救主是无罪无人有。主是苦中百合花，我唯一需要他，他能洗净我，使我生就无瑕。悲伤是他来解忧，患难是他保佑，一切有力全放在主肩头。主是真心灿烂光华，是苦中百合花，万能拯救主最美好，我爱他。Indonesia. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Ya bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercela. Penghibur dalam duka dan Dia penolongku, segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita berdoa ucap syukur. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita juga bersyukur karena kemurahannya kita masih dapat tetap beribadah dan tetap bisa melayani. Kita juga tidak lupa bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita angkat suara, kita yang pertama berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas segala besar pertolongan-Mu dalam kehidupan jemaat Tuhan, bagi kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kalau kepada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai kami sepanjang tahun yang lalu, dan hari ini Tuhan memasuki babak yang baru di tahun 2021, kiranya Tuhan masih menolong kami, masih menyertai kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kemurahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, terlebih lagi ya Tuhan, dapat berikan kesempatan untuk melayani Engkau. Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau memakai kami sebagai alat-alat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kesempatan, atas anugerah yang Tuhan berikan. Terlebih juga Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kesehatan keluarga kami, pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan berikan bagi kami berkat secara materi ataupun secara rohani yang tercurah dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa
untuk pergumulan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang pertama, doakan untuk dokter, tim medis yang melayani pasien daripada COVID-19 di rumah sakit diberikan kesehatan yang prima. Lalu doakan untuk rencana pemerintah untuk menyebarkan vaksin COVID kepada masyarakat, kiranya vaksin bisa berjalan dengan baik dan juga dapat diterima dengan baik untuk setiap kalangan di Indonesia. Lalu yang ketiga, kita berdoa untuk keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang masih berduka. Kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk pergumulan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap dokter, tim medis, dan ahli-ahli kesehatan ya Tuhan, untuk bisa menolong setiap korban yang terjangkit virus corona ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang prima untuk setiap harinya mereka melayani dalam bidang kesehatan ya Bapak. Dan setiap orang yang sakit juga bisa segera disembuhkan, dan kiranya penyebaran bisa menurun ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana vaksinasi yang akan dilakukan, diserahkan untuk seluruh Indonesia. Setiap orang yang masih menolak, kiranya Tuhan bukakan pencerahan bagi mereka, dan juga Tuhan berikan hikmat juga bagi pemerintah untuk menjalankan semuanya dengan baik. Tidak ada seorang pun yang dirugikan, tetapi semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara, agar bangsa kami semakin dipulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk korban bencana pesawat jatuh dari Sriwijaya Air yang beberapa minggu yang lalu sudah terjadi ya Tuhan. Hidup dan mati di luar daripada kendali kami ya Tuhan. Tidak ada yang mengetahui kapan akan dipanggil, tidak ada yang mengetahui kapan harus terjadi ya Tuhan. Tapi kami menyerahkan untuk setiap keluarga yang sedang berduka, dan setiap awak kapal juga ya Tuhan. Untuk setiap tim evakuasi daripada pencarian jasad dan juga bukti-bukti jatuhnya pesawat Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka. Dan kiranya Tuhan bangsa kami bisa keluar daripada kesedihan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja di Indonesia. Pertama, doakan untuk hamba Tuhan maupun jemaat yang terjangkit COVID dan harus diisolasi. Kiranya diberikan kekuatan dan pemulihan. Lalu kita doakan karyawan gereja yang harus bekerja di luar rumah, kiranya diberikan kesanggupan dan kesehatan. Doakan kiranya Tuhan mencukupkan dan memelihara kebutuhan gereja-gereja di Indonesia selama pandemi. Mari kita berdoa untuk gereja di Indonesia. Tuhan Yesus, kami sekali lagi berdoa untuk gereja Tuhan dan setiap jemaat Tuhan, orang Kristen yang sedang terpapar virus corona ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Tapi juga Tuhan berikan penghiburan agar imunitas bisa bertambah dan bisa segera pulih dari penyakit yang ada ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap orang yang bekerja di luar ruangan ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang harus bekerja mencukupi kebutuhan hariannya Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan, kiranya Tuhan memberikan kebutuhan mereka tercukupkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga kiranya Tuhan memelihara kebutuhan gereja-gereja Tuhan dan setiap kebutuhan yang ada di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, segala kebutuhan dana, segala kebutuhan pekerja dan semuanya Tuhan. Tuhan bisa cukupkan pada hal yang tepat dan waktu yang tepat ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami untuk gereja Tuhan di Indonesia. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa untuk jemaat kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang imannya mulai mundur, ataupun imam yang sedang suam-suam kuku agar dapat bertumbuh kembali. Kita juga berdoakan untuk yang sakit menahun, yang sedang menjalani pengobatan, terapi, serta keluarga yang membantu merawat, kiranya diberikan kesabaran serta dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi yang sakit. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang menghadapi permasalahan ekonomi maupun rumah tangga, kiranya Tuhan bukan jalan untuk menemukan penyelesaian atas masalah yang dihadapinya. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk jemaat kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih memelihara gereja-Mu ya Bapa, terlebih juga memelihara jemaat Tuhan, walaupun sedang dalam keadaan masalah ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka
pertumbuhan kerohanian setiap jemaat yang sedang lemah imannya atau sedang suam-suam kuku ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus membangkitkan semangat mereka kembali untuk bisa melayani Tuhan, untuk tetap mengikut Yesus Kristus dan kembali kepada Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa mengingat untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit menahun ataupun yang sedang menjalani pengobatan. Kiranya keluarga yang di sampingnya ya Tuhan bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan dukungan dan doa ya Tuhan. Sehingga dalam masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang sedang sakit pada hari ini, kiranya mereka dalam menjalaninya dengan penuh sukacita dan pengharapan akan kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang menghadapi permasalahan ekonomi ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan mereka pekerjaan yang pas untuk mereka, sehingga mereka bisa berkarya demi nama-Mu, mereka bisa mencukupkan kebutuhan harian mereka untuk keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan saat ini, kiranya Tuhan mendengar setiap doa dan seruan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan doa secara pribadi. Saya akan memberikan waktu untuk kita sekalian. Kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita hikmat, kebijaksanaan untuk tetap beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kita juga mari berdoa secara pribadi, kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir dalam hidup dan keluarga kita. Kiranya iman kerohanian kita juga boleh bertumbuh dan giat bekerja bagi Tuhan. Mari kita mengambil waktu kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui segala pergumulan kami. Setiap hal yang tidak bisa kami ungkapkan, kami ceritakan kepada orang lain. Engkau mengetahui sampai ke dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memelihara, menjaga iman setiap jemaat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kiranya juga Tuhan menolong setiap rencana ke depan yang akan mereka ambil. Keputusan-keputusan yang besar ataupun yang kecil. Kiranya Tuhan pelihara dan berkati. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri doa malam pada hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. 我们来一起念主祷文，结束我们的晚祷会。主祷文。我们在天上的父，愿人多尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri dalam ibadah doa kita terima berkat daripada Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。